Kalau kita lihat YB, kalau sebelum ini di bawah pentadbiran Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional, ada yang membandingkan bahawa pentadbiran Pakatan Harapan hanya lebih bagus daripada Barisan Nasional. Mungkin YB boleh komen sikit, sebab saya pasti kedua-dua panel kita hari ini tidaklah bias dan juga boleh memberi komen secara profesional. Jadi mungkin YB boleh komen sikit. Adakah YB setuju dengan kenyataan yang dikeluarkan netizen berkenaan dengan BN lebih bagus daripada Pakatan Harapan punya pentadbiran? BN atau PN? BN sebelum ini dan PN. BN. Saya rasa setidak-tidaknya pentadbiran sekarang ni dia lebih telus. Pentadbiran Pakatan Harapan lebih telus. Manakala saya lihat kalau mungkin ada menteri-menteri yang sebelum ini tidak begitu efisien, mereka telah dipindahkan ke Perikatan Nasional dan mungkin ketidakefisienan itu kita akan lihat diteruskan. Kemudian saya lihat dari segi kita boleh lihat contohnya Dr. Zulkifli Ahmad. Betul. Yang beliau telah memainkan peranan yang amat penting sebagai Menteri Kesihatan sebelum ini pada ketika wabak COVID-19 mula merebak. Dan dari segi personality, dari segi keterampilan, beliau cukup cool. Dan bila bercakap sebagai seorang toksikologis, beliau amat prihatin tentang apa yang disebut. Dan itu bagi saya menambahkan confident orang ramai, orang rasa confident pada apa yang beliau katakan. Dan ini saya rasa mungkin sukar untuk kita dapat dalam Perikatan Nasional pada hari ini. Jadi kalau kita bandingkan, ada yang mengatakan Dr. Zul mungkin Menteri Kesihatan terbaik yang pernah kita lihat sejak akhir-akhir ini. Jadi kalau nak bandingkan dengan BN dulu, kita ada menteri-menteri yang bagi saya, tanggapan saya dari segi performance memang boleh kita terima. Sebab ingat, saya bukan sebahagian daripada eksekutif. Saya sebahagian daripada legislatif dalam Dewan Rakyat. Tugas saya juga adalah untuk mengkritik mereka. Dan saya lihat mereka yang terima banyak kritikan pada waktu itu somehow melalui langkah Sheraton telah masuk ke nak sebut kerajaan Sheraton pun salah juga ya, tapi kerajaan yang ada sekarang ni. Jadi masalah yang berlaku pada Pakatan Harapan dulu mungkin akan diimport ke dalam kabinet sekarang. Baik. Kalau kita lihat juga daripada apa yang ada sekarang, pakar seperti pakar Mufti Wilayah Persekutuan merupakan seorang pakar agama dan juga pakar keuangan merupakan CEO CIMB sendiri. Mungkin YB boleh komen sikit berkenaan dengan apa yang berkenaan dengan Perikatan Nasional ambil sekarang sebagai pemimpin. Saya rasa hanya ada satu lantikan yang tepat adalah mengambil Mufti Wilayah Persekutuan menjadi Menteri Agama kerana beliau sangat mencintai keharmonian dan dalam pentadbiran beliau sebagai mufti juga kita lihat beliau sangat inklusif. Dan boleh berbincang dengan yang tidak sama agama dan saya lihat memang satu-satunya lah lantikan yang tepat adalah Mufti Wilayah Persekutuan. Cuma untuk lantikan politik yang lain seperti CEO CIMB. Ini bukan perkara baru. Masa dulu Najib pun ada melantik pakar MAS, Idris Jala, Wahid, semua masuk. Tetapi lantikan politik ini mereka mempunyai kesetiaan kepada Perdana Menteri. Jadi walaupun masa dulu ada pakar-pakar ekonomi masuk kabinet, tetapi dalam hal 1MDB kita tak dengar pun suara mereka. Seperti suara Idris Jala tak kedengaran dalam isu 1MDB. Jadi apabila kita menyebut pasal rasuah semua, orang yang bukan daripada parti, okey, apabila mereka masuk, mereka tak ada accountability kepada sesiapa pun kecuali kepada Perdana Menteri yang melantik beliau sahaja. Jadi untuk CEO CIMB ini masuk sebagai Menteri Kewangan, beliau tidak perlu menjawab kepada UMNO, tidak perlu menjawab kepada PAS ataupun GPS, dan ini merupakan satu kelemahan sebenarnya kerana apabila ahli politik dilantik untuk masuk kabinet, mereka mempunyai tanggungjawab untuk melapor balik kepada akar umbi. Dan di sanalah akar umbi, di sana kita boleh dengar suara rakyat, kedengaran sampai ke peringkat menteri. Jadi bila kita ada tokoh korporat masuk dalam sistem demokrasi kita, memang saya rasa kesetiaan lantikan politik ini semua kepada Perdana Menteri sahaja. Jadi kita harap mereka boleh ada check and balance lah. Saya nak
cakap pasal kabinet ini, masa dulu kita ada manifesto. Walaupun manifesto kita ada kekurangan, saya tak kata kita sempurna, perfect. Kita bukan perfect. Tetapi ada asas dokumen itu untuk perbincangan dan untuk kita mentadbir bersama. Sekarang ini Perikatan Nasional dibentuk di Sheraton dan mereka sebelum ini langsung tak ada perbincangan, hanya kumpulkan nombor, sokong Muhyiddin dulu. Sebelum itu mereka sokong Tun. Dalam masa beberapa hari sokong Muhyiddin. Jadi sekarang ini bila mereka masuk dalam kabinet, saya rasa tidak senang untuk mereka berbincang pasal isu-isu pentadbiran asas kerana fahaman politik mereka berbeza. Jadi saya tak lihat bagaimana GPS boleh bekerjasama dengan PAS dan untuk UMNO, PAS dan juga Bersatu, mereka ini sebenarnya bertanding di kerusi yang sama. Jadi bagaimana sekarang ini lawan mereka sekarang masuk bersama untuk mentadbir dan saya rasa memang tak ada perbincangan. Kalau kita lihat Menteri Kanan kita, YB Razzi, beliau kalah di Ketere kepada Anwar Musa. Anwar Musa menang besar tapi Anwar Musa tak jadi Menteri Kanan. Yang jadi Menteri Kanan adalah Razzi yang kalah pilihan raya dan dimasukkan sebagai senator dan sekarang ini top 4. Jadi Menteri Pendidikan. Jadi saya lihat accountability structure itu dan seniority dalam parti ini akan terus menjadi satu masalah kepada mereka. Jadi sekarang kita lihat dalam masa kurang daripada 10 hari sejak hari angkat sumpah sudah ada timbalan menteri yang tak hadir kerana tak puas hati. Kemudian dalam masa 2-3 hari parti UMNO yang mempunyai kerusi paling banyak dalam Perikatan Nasional mengeluarkan statement. Kata ini adalah apa yang kita nak menteri Perdana Menteri laksanakan. Jadi mereka keluarkan statement bukan dalam kabinet bincang tetapi parti UMNO keluarkan statement kata Muhyiddin ini adalah hasrat kita. Dan ini memang kita tak pernah lihat zaman siapa jadi Perdana Menteri pun. Mungkin boleh tambah. Sebenarnya kita dah lihat keadaan di mana kalau boleh menggunakan colloquialism UMNO dianggap dengan jumlah yang terbesar dianggap sebagai abang long. Bersatu tanpa Tun Mahathir dan beberapa yang lain, sebenarnya dia bukan dalam keadaan ini dia bukan abang ngah, dia abang cik. dan ini satu keadaan yang agak menghairankan, agak ganjil. Hingga kan Presiden UMNO nak bertemu dengan Perdana Menteri sehari selepas Tan Sri Muhyiddin angkat sumpah, beliau seakan telah ditempelak. Bila masa tak dapat jumpa dengan Tan Sri Muhyiddin, kemudian bertemu dengan institusi politik yang pada waktu itu saya difahamkan belum angkat sumpah dan tidak berkuasa untuk mengeluarkan surat menyatakan ada pertemuan. Dan ini bagi saya telah merendahkan martabat bagi UMNO itu sendiri. Dan kita lihat kenyataan pada Jumaat yang lalu, saya rasa Jumaat ataupun Khamis yang lalu, bila masa UMNO telah mengeluarkan ultimatum. Kata dua, inilah aspirasi rakyat yang pada takrifan mereka dan kalau tak dilaksana maka mungkin pecah. Jadi saya lihat ugutan politik yang telah dibuat tidak boleh dipandang ringan oleh Tan Sri Muhyiddin dan dalam keadaan Bersatu memegang 2 jawatan Menteri Kanan berbanding dengan yang lain dan kenyataan Tan Sri Muhyiddin bahawa mesyuarat kabinet akan dipeneruskan oleh beliau sendiri. Jika beliau tidak ada, baru Datuk Seri Azmin, dan hanya jika Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Azmin tidak ada, barulah UMNO, Menteri Kanan dari UMNO akan mempengerusikan. GPS langsung tak ada dalam apa yang disebut. Jadi bagi saya this is not well thought through. Dan ini akan menjadi satu, kita boleh anggap this is setting Perikatan Nasional up for failure. Dan mereka kelihatan seperti kata orang putih shooting from the hip. Kita tengok sahaja kenyataan daripada menteri-menteri, Menteri Alam Sekitar, Timbalan Menteri Wanita, dan juga perilaku ada yang menegur, contohnya gaya percakapan Menteri Kesihatan. Sampaikan ada seorang yang saya kenal ni, dia kata Menteri Kesihatan kita ni cakap dia kasar. And this person is someone that I respect, an elderly Malay gentleman. Jadi beliau kata pada saya, dan bila dia sebut macam tu saya kata ya tak ya. Dan kalau Tan Sri Muhyiddin tidak
take control of his cabinet, take control of the messaging. Cuba bayangkan, masalah yang Pakatan Harapan hadapi dulu kabinet ialah maintaining messaging. Dan sekarang dengan jumlah anggota kabinet 70 orang, good luck to you. Jadi adakah ini menunjukkan bahawa YB setuju, adakah ini merupakan perancangan kuasa yang berpihak kepada individu ataupun golongan tertentu? Of course, mereka tak ada manifesto. Sekarang ini bila tak ada manifesto Perikatan Nasional, mereka mentadbir guna suka hatilah. Apa yang mereka suka pada minggu ini mereka akan bincang bersama dan mereka akan umumkan. Jadi bukan senang untuk mereka, walaupun kalau kita lihat ada 3 tahun lagi untuk pilihan raya yang akan datang. Jadi sekarang ini walaupun mereka, kalau mereka ada manifesto pun, saya lihat tidak senang. Kerana kita ambil masa 2 tahun, hampir 2 tahun untuk kita ada sinergi bersama untuk memahami dan mentadbir bersama. Kerana kita sebelum ini pun kita tidak ada pengalaman bersama. Hanya pilihan raya kita kita kempen atas tiket harapan dan kita gabung dan kita masuk. Jadi sekarang ini saya lihat Perikatan Nasional dengan cabaran ekonomi, dengan cabaran COVID-19, memang saya rasa Tan Sri Muhyiddin sepatutnya lah tak ada masa untuk main golf. Sepatutnya kerana cabaran sangat besar. Okey, terima kasih atas penjelasan YB.